A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 139. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Last ayat, pengajaran ayat berapa? 136. 137 belum. Okey. Kita tengok ayat 137 dan pengajarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa awrasna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Maksudnya, dan kami telah wariskan kepada kaum yang adalah mereka dahulu dihina dan lemah. Kami wariskan mereka timur dan barat, iaitu negeri Syam, yang telah kami berkatinya. Dan selesailah kalimah Tuhan engkau yang baik ke atas Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami telah hancurkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa saja yang dibina olehnya. Pengajarannya, Allah memberi kekuasaan dan kerajaan kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah menjatuhkan kerajaan dan kekuasaan daripada siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, tidak ada manusia yang kekal dalam kekuasaan atau dalam nikmat selamanya, sebagaimana tidak ada manusia yang kekal dalam kelemahan dan kehinaan selamanya. Yang ketiga, senjata yang paling kuat dan berkesan
untuk menghadapi segala bentuk ujian, bahkan untuk mendapat kemenangan di dunia, lebih lagi di akhirat, ialah kesabaran. Hanya mereka yang bersabar sahaja, sambung. Hanya mereka yang bersabar sahaja yang layak memasuki syurga Allah. Yang keempat, apa sahaja kekuatan dan kehebatan yang dibina oleh manusia mengambil masa yang lama dan memerlukan kos yang besar. Tetapi ia boleh dihancurkan oleh Allah dalam sekelip mata sahaja. Oleh itu, berserah dan bergantunglah hanya kepada Allah dalam melakukan apa sahaja. Kerana semuanya adalah milik Allah. Okey, ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Maksudnya, dan kami telah melepaskan dengan Bani Israel laut. Lalu Bani Israel mendatangi satu kaum yang sedang menyembah berhala milik mereka. Mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, jadilah untuk kami Tuhan sebagaimana untuk mereka juga Tuhan-Tuhan berhala. Kata Musa, sesungguhnya kamu adalah kaum yang jahil. Pengajarannya, pertama, sesiapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberi jalan keluar kepadanya daripada segala masalah kehidupan. Sama ada kecil atau besar. Yang kedua,
Allah selamatkan Bani Israel, kaum Nabi Musa, kerana bersama mereka adalah Nabi Musa AS. Yang ketiga, kejahilan manusia tentang Tuhannya menyebabkan manusia sangat mudah terpengaruh dengan suasana yang ada. Walaupun bersama mereka adalah seorang Nabi. Yang keempat, manusia suka melakukan berdasarkan ikutan apa yang dilakukan oleh orang ramai, walaupun ia adalah jelas sesat dan batil. Yang kelima, sekiranya penyembah berhala bersungguh-sungguh dalam ibadat mereka, maka sepatutnya orang yang beriman kepada Allah lebih bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Okey, cukup lah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 139 kaitan dengan ayat yang sebelum. Ayat 139 ni adalah tambahan respon Nabi Musa AS kepada kaumnya setelah kaumnya selamat daripada kezaliman Firaun dan tenteranya. Kemudian kaum Nabi Musa minta untuk menyembah berhala. Jadi sebaik saja mereka selamat daripada tenggelam di laut dan selamat daripada kezaliman Firaun dengan tenteranya, kaki mereka masih basah lagi dengan air laut. Terus mereka minta untuk sembah berhala kan. Dan apa respon Nabi Musa yang pertama? Nabi Musa jawab, innakum jawapan pertama, innakum
qaumun tajhalun. Musa sebagai Nabi, sebagai Rasul dan sebagai ketua bagi jawapan yang tegas dan jelas. Dia tak berlapik dah. Supaya apa? Supaya kaum dia sedar apa punca kamu ni. Baru je dapat nikmat, baru je nampak kebesaran Allah, tiba-tiba kalau ikut logiknya, setelah Bani Israel sekian lama diseksa, dizalimi oleh Fir'aun, anak lelaki dibunuh kan, anak perempuan dibiarkan hidup dalam keadaan hina berpuluh tahun, tiba-tiba Allah selamatkan mereka dan Allah tenggelamkan Fir'aun dengan semua bala tenteranya. Mana satu nikmat yang besar. Jadi ikut logiknya, apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa setelah nikmat yang besar yang Allah bagi pada mereka? Apa yang diminta? Wahai Musa, macam mana kami nak bersyukur pada Allah? Ini adalah satu nikmat yang besar. Betul tak? Tapi yang dimintanya satu kejutan. Satu kejutan. Dia minta apa? Kenapa? Saya bagi analogikan, pelajar dah belajar tadabbur Al-Quran dah lama, kemudian belajar sunnah Nabi dan bersama saya berpuluh tahun, tiba-tiba ada satu musibah dan akhirnya Allah bagi nikmat selamat daripada musibah. Tiba-tiba lepas selamat daripada musibah, dia beritahu saya, Ustaz, jom kita pergi kelab malam. Itu salah siapa tu? Salah guru yang mengajar ke salah pelajar yang belajar? Ke salah silibus? Ada tak pelajar yang macam tu? Ada tak? Tak ada kot. Tak ada. Tapi apa yang berlaku pada kaum Nabi Musa sebenarnya lebih teruk daripada itu. Ini bukan nak bagi kelab malam, nak apa ni? Syirik Allah. Dia minta pula pada siapa? Bukan minta pada ketua bahagian ni, pada Nabi, depan-depan Nabi. Satu penghinaan tak kepada Nabi. Jadi Nabi Musa bertegas dengan menggunakan inna. Inna dipanggil harfu taukid, biar jelas, clear. Sesungguhnya kamu adalah kaum, semua kamu ni adalah kaum yang jahil. Jahil. Walaupun dia pengikut Nabi Musa, tapi selagi tak jelas, dia tetap jahil. Okey, jahil tentang apa ni? Jahil tentang apa? Bila dia minta nak sembah berhala, sebenarnya dia jahil tentang apa? Tentang Allah. Seolah dia langsung tak kena Allah. Seolah langsung dia tak kena Allah. Berhala boleh tak selamatkan dia daripada Fir'aun? Tak boleh. Berhala boleh tak belah laut jadi jalan raya? Kan? Sangat-sangat tak masuk akal. Jadi Musa kata, sesungguhnya kamu ni memang orang yang jahil. Okey. Jadi kalau ada pelajar saya minta setelah selamat daripada musibah, minta nak pergi kelab malam, saya kata apa? Innakum qaumun tajhalun. Oh, ayat mana ni Ustaz? Ayat ni lah. Okey, itu pertama. Timbul satu persoalan. Mungkin pelajar tak terfikir. Tukang sihir Fir'aun jahil tak? Jahil tak tentang Allah? Apa perbuatan tukang sihir Fir'aun sebelum dia beriman? Dia syirik, sihirkan, dan jadi tali barut Fir'aun yang mengaku Tuhan. Tapi bila dia tengok mukjizat Allah, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular, dia terus beriman tak? Beriman tak? Sekali je, dan tengok satu je tanda kebesaran Allah, terus dia beriman. Dan bila diugut, diancam oleh Fir'aun, bukan setakat diberhentikan kerja, tapi dipotong kaki dan tangan hidup-hidup dan disalib, hilang nyawa. Goyah tak iman dia? Goyah tak? Okey. Tukang sihir Fir'aun sekali je tengok mukjizat Allah, mukjizat Nabi Musa, terus beriman dan tak goyah.
Bani Israel dah lama tak dengan Nabi Musa. Dan banyak tak dia tengok mukjizat, kelebihan Nabi Musa. Kenapa iman dia goyah? Faham soalan? Mukjizat Nabi Musa, ketika tukang saya tengok, apa dia? Tongkat bertukar jadi ular. Mana lebih besar dengan tongkat Nabi Musa juga, pukul laut terbelah jadi lebuh raya, 12 lorong dan seperti bukit. Setiap lorong pula ada pintu, ada tingkap. Supaya apa? Kaum ni, dia ada 12 kaum kan. Jadi Allah jadikan lorong dalam laut tu 12. Supaya tak bergaduh kan. Supaya tak berebut. Kemudian di setiap lorong tu, yang ombak dia tu macam bukit, ada tingkap. Mana setiap kaum ni boleh tengok kaum yang lain. Supaya dia tak risau kaum tu selamat ke tak. Kan? Begitu hebat. Mana lebih besar mukjizat Nabi Musa ketika selamat kaum dia, dengan mukjizat Nabi Musa tongkat bertukar menjadi ular. Terbelah laut kan. Tapi kenapa yang melihat tongkat Nabi Musa membelah laut tu ialah kaum dia, tapi cepat je, kaki masih basah, terus bertukar minta nak sembah berhala. Mereka tak berfikir. Habis tukang sihir Firaun sempat berfikir. Tukang sihir tempat berfikir. Tukang sihir dia berfikir. Yang berfikir. Tapi apa asas? Tukang sihir baru je tengok sekali je. Terus yakin, hilang terus kejahilan dan tak goyah walaupun diancam. Yang kaum Bani Israel ni, ada tak ancaman selepas dia selamat? Tak ada ancaman, tak ada tekanan. Kenapa boleh bertukar? Tukang sihir itu asalnya dia buat orang berilmu. Cuma ilmu yang dia ada tu bukan ilmu yang sebenar. Jadi dia tu macam cerdik lah. Poin itu betul. Kelebihan tukang sihir ialah dia ada ilmu kejahilan, ilmu yang sesat. Dia tahu sihirnya macam ni, kalau buat ni mesti sihir. Tapi bila dengan ilmu sihir dia, bila dia tengok mukjizat Nabi Musa, confirm bukan sihir. Jadi dia buat perbandingan antara mukjizat Nabi Musa dengan ilmu yang dia ada. Itu yang menyebabkan dia yakin. Tapi kaum Nabi Musa ni memang jahil segala-galanya. Faham tak? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Biar ada ilmu lah. Okey. Kemudian ini jawapan kedua Nabi Musa kepada kaum dia. Inna sesungguhnya haulai, mereka itu ke mereka ini. Belajar tak bahasa Arab? Mereka ini. Kalau mereka itu, ulaika. Ulaika itu. Haulai ini. Mereka ini ataupun ini. Siapa ni mereka ini ni? Yang penyembah berhala tu. Musa nak beritahu pada kaum dia, yang kamu nak minta semua berhala macam mereka ni. Nabi Musa kata, pertama kamu ni jahil, yang kedua mereka ni mutabbarun, di binasa ataupun celaka. Siapa yang sembah berhala pasti celaka. Yang berlaku depan mata dia, Firaun dengan kaum dia sembah tak berhala, sembah juga walaupun Firaun mengaku Tuhan. Dan nampak tak depan mata mereka dah binasa. Nampak tak? Dan kaum-kaum umat terdahulu dah banyak binasa yang sembah berhala, kaum Nabi Nuh. Jadi Nabi Musa beritahu kalau sembah berhala memang dia akan binasa. Kemudian ini kat dunia, binasa mahum, apa yang mereka padanya, iaitu penyembahan mereka terhadap berhala. Mereka akan binasa dengan berhala sekali. Okey, wa batilun, dan batil apa dia? Batil mana sia-sia. Yang mereka buat tu sembah berhala ke 24 jam ke, semuanya adalah batil, sia-sia. Makanu, apa yang adalah mereka ya'malun, kerjakan.
Jadi kat dunia mereka dihancurkan, di akhirat semua amalan mereka sia-sia. Tidak ada faedah. Kalau kita perasan, apa ni? Sebelum ni kaum Nabi Musa, iaitu Bani Israel, menghadapi kezaliman siapa? Firaun kan? Taghut. Menghadapi ketaghutan manusia dan kerajaan Firaun. Tapi mereka tak minta nak sembah berhala. Okey? Lepas mereka selamat daripada Firaun dan bala tenteranya, Allah bagi satu ujian. Iaitu ujian taghut kerajaan, taghut manusia. Tapi lepas selamat daripada taghut manusia, taghut kerajaan, Allah bagi satu ujian. Taghut apa? Ini ramai yang kadang-kadang tak perasan. Lepas satu ujian. Sebab itulah manusia sentiasa dalam ujian. Sekarang kamu dah lepas ujian taghut Firaun, lepas. Sekarang Allah bagi ujian baru, iaitu taghut nafsu. Nafsu nak semua berhala itu ketaghutan. Dan kebanyakan manusia biasa dia akan tewas dengan yang mana ni? Antara taghut manusia dia boleh lawan. Dia pendekar kan, mak kilau kan. Bila melawan taghut manusia. Tapi bila nak melawan nafsu, lembek kan, kalah daripada awal. Betul tak? Berlaku dalam peperangan Uhud. Sahabat hebat tak berperang melawan tentera Quraisy. Walaupun bilangan mereka ramai kan? Bilangan tentera Quraisy ramai, lebih ramai. Betul? Itu taghut apa tu? Taghut manusia. Tapi lepas tentera Quraisy beredar nak kalah, Allah uji dengan apa? Taghut nafsu. Nafsu tengok harta. Menang ke kalah? Kalah. Sama. Sebab tu Allah perintah pada Nabi bila datang kemenangan. Allah perintah pada Nabi bila datang kemenangan, iaitu pembuka kota Mekah. Apa Allah perintah? Wasabbih bihamdi rabbika. Bila datang kemenangan, jangan layan nafsu, tapi sibukkan diri kamu dengan berzikir, bersyukur pada Allah. Sebab biasa manusia bila menang, dia nak apa? Enjoy lah. Oh, sekarang kita dah bebas, kita dah merdeka kan, buat perayaan macam-macam. Itu taghut nafsu. Kalah kat situ. Negara dah merdeka, tapi dia dikongkong oleh nafsu. Betul kan? Masa dalam kelas okey kan? Okey je. Bila balik, kita diuji dengan apa? Nafsu. Okey? Jadi ini ayat yang kedua, teguran kedua Nabi Musa, supaya kaum dia faham. Yang kamu minta tu, dia tak akan ke mana. Pertama, mutabbar wa akan binasa. Yang kedua, di akhirat besok, semua sia-sia. Okey, kemudian yang ketiga, kata Nabi Musa kepada kaumnya. Qal, dia berkata, sempat lagi Nabi Musa tarbiyah kaum dia. Dalam keadaan kaum dia dah minta nak syirik kan. Tapi Nabi Musa sempat lagi tenang dan bagi tarbiyah. Kita tak tahulah kalau pengikut kita macam tu kan. Sempat lagi tak nak didik dengan tenang. Kita kata apa? Dah pergi cari ustaz lain, pergi cari guru lain. Okey, kata Nabi Musa, qal aghayrallah. Adakah ini soalan. Soalan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran istifham. Dia ada dua kan, satu hakiki, yang kedua majazi. Bila Allah yang bertanya, dia bukan hakiki, sebab Allah bukan nak jawapan, Allah Maha mengetahui. Bila Allah nak tanya, sama ada Allah nak mencela, Allah nak mengingkari perbuatan dia. Okey. Di sini apa maksud soalan? Adakah? Sorry, ini bukan Allah, ini Nabi Musa.
Nabi Musa berkata pada kaum dia, adakah patut, ini nak mencela, adakah patut ghairallah, selain Allah, abghikum, aku apa dah? Aku mencari untuk kamu ilahan, Tuhan yang disembah. Adakah patut kamu minta aku cari Tuhan selain pada Allah untuk disembah? Adakah masuk akal? Sedangkan Tuhan ni, Tuhan Allah ni, wahwa, dan dia, itu Allah, faddalakum. Faddal apa dia? Dia telah melebihkan kamu, mengutamakan kamu. Melebihkan kamu alal alamin, ke atas sekalian alam. Apa maksud ni? Apa maksud? Boleh faham? Apa maksud dia? Manusia ciptaan yang paling mulia. Mana Allah, Nabi Musa nak bagi tahu teruknya pengikut dia ni. Sebab apa? Tak boleh beza antara Tuhan berhala yang tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi manfaat dan tak boleh menolak mudarat, dengan Tuhan yang Allah yang telah melebihkan kamu daripada sekalian alam. Apa yang Allah lebihkan Bani Israel dibanding dengan kaum yang lain? Semua ada akal. Ialah apa dia tu? Nikmat apa tu? Kebanyakan para nabi daripada Bani Israel. Itu kelebihan. Inni faddaltukum alal alamin. Aku lebihkan kamu dibanding dengan kaum yang lain. Kaum yang lain tu maksud bila tu? Sepanjang zaman ke ataupun masa itu? Masa itu. Kalau kita kata Bani Israel adalah kaum yang terbaik sepanjang zaman, maka dia akan lebih daripada umat Nabi Muhammad. Tak betul. Sekarang umat yang terbaik siapa? Bani Israel ke Bani Melayu? Tak, Bani yang terbaik umat Nabi Muhammad lah. Tak kira lah bangsa apa. Kadang-kadang mungkin orang Melayu beriman ikut Al-Quran dan Sunnah, dia jadi yang terbaik lah. Kadang-kadang orang Arab tak ikut Sunnah Nabi, dia tak akan jadi yang terbaik. Sebab tu Allah janji Allah akan wariskan bumi ni kepada orang yang ibadiyas salihin, hamba Allah yang salih, bukan bangsa Arab. Siapa yang salih, dia layak mewarisi bumi Allah. Okey? Jadi Musa kata, yang lebihkan kamu Allah. Yang menjadikan kebanyakan para nabi daripada bangsa kamu Allah, bukan berhala. Yang bagi mana dan salwa Allah. Yang selamatkan kamu daripada Firaun Allah. Jadi benda yang simple kan. Tapi bila dia jahil, dia tak boleh berfikir dengan betul. Ada ahli tafsir menghuraikan, kaum Nabi Musa setelah selamat daripada lemas di laut dan selamat daripada Firaun, dia minta nak sembah berhala. Dia minta tu ada dua, ahli tafsir kata ada dua kemungkinan. Pertama, minta nak sembah berhala tu makna syirik teruslah. Syirik terus. Kan? Yang kedua, dia masih beriman dengan Allah, dia masih mentauhidkan Allah. Tapi nak tawassul. Nak sikit, ada kelainan lah sikit kan. Nampak direct je sembah Allah, nampak macam tak real lah kan. Jadi pendapat yang paling kuat mengatakan yang kaum Nabi Musa minta sembah berhala bukan nak syirik. Mereka tetap mentauhidkan Allah, tapi nak macam tawassul. Itu penyakit itu, penyakit yang akan ada pada manusia sepanjang zaman. Kadang-kadang dia beriman dengan Allah, tapi nak rasa macam kena adalah sikit kelainan. Pergi ke kubur ke, minta doa kan. Itu akhirnya boleh membawa kepada syirik. Sebab Allah kata, ud'uni astajib lakum. Terus berdoa pada aku akan makbulkan.
Allah bukan tak dengar, Allah bukan tak lihat, Allah bukan tak tahu niat dalam hati kamu. Kenapa nak perantaraan? Kan? Ada satu, ya, satu dia sebati dengan amalan nenek moyang mereka. Yang kedua, kaum Bani Israel ini kan dia di bawah penguasaan Firaun. Dia dihina. Apa yang dia lihat setiap hari ketika dia diperhambakan oleh Firaun? Apa yang dia lihat setiap hari? Orang sembah berhala. Itu memberi kesan suasana persekitaran. Jadi bila dia rasa bebas, selamat daripada Firaun, rasa dah lega dah. Boleh tak buat yang dulu kami rasa macam tak, kami macam dihina, sekarang kami merdeka. Boleh tak kami nak buat macam tu? Kan? Faham tak? Sebab tu penting apa ni? Suasana tu. Suasana. Bila ada seorang lelaki yang Nabi cerita dalam satu hadis sahih, dia bunuh 99 orang. Kan? Lepas tu dia nak bertobat. Dia tanya seorang, ada tak peluang untuk bertobat setelah dia bunuh 99? Kawan tu kata tak ada. Tak ada, tak apalah, cukup ke 100 lah. Dia pun bunuh kawan tu. Kan senang nak sebut 100 kan. Tapi niat dia ikhlas nak bertobat. Sebab tu dia cari lagi, tanya. Jumpa seorang yang berilmu. Ada tak peluang untuk aku bertobat? Ada. Allah Maha Pengampun. Dia dua tempat je, 2 waktu je tak boleh bertobat. Bila? Nyawa sampai ke halkum dan dua-dua belum ada peluang. Tapi syarat. Apa yang diberi syarat kepada yang bunuh 100 orang? Hijrah. Sebab apa? Kalau kamu duduk kat sini susah nak bertobat. Kan? Suasana persekitaran, kawan-kawan apa semua susah. Okey. Sekarang Allah sebut, Nabi Musa sebut nikmat-nikmat supaya kaum dia ni ingat balik kebesaran dan kehebatan Allah, dan supaya mereka lupa untuk minta sembah berhala. Apa dia nikmat tu? Wa'is dan bukan bila. Kalau bila iza dalam bahasa Arab. Kalau is ketika mana? Dia apa beza? Is dengan iza. Kalau kita terjemah is ketika mana? Kalau iza kita terjemah apabila. Itu dari segi terjemahan. Tapi apa perbezaan ketara antara is dengan iza? Is benda dah berlaku. Iza akan berlaku. Apabila saya pergi ke Mekah, saya akan berdoa untuk awak. Dah berlaku ke belum? Ketika mana saya bercakap pada awak, ingat tak? Dah berlaku ke belum? Dah. Jadi Nabi Musa ingatkan benda yang dah berlaku. Ingatlah ketika mana? Dan ketika mana? Dia kena ada perkataan ingatlah. Asal dia apa dah? Uskuru, ingatlah. Ketika mana? Anjaynakum. Kami telah selamatkan kamu. Okey. Kami di sini siapa? Ada dua. Pertama, kami ialah Allah. Yang kedua, kami ialah Musa. Tapi sebenarnya yang selamatkan Bani Israel siapa? Allah. Jadi Musa bercakap mewakili Allah. Sebagaimana dalam surah apa ni? Faiza qara'na. Faiza qara'nahu fattabi'. Surah apa ni? Qiyamah ke Mudassir? Wa iza qara'nahu fattabi'. Kan?
Kiamah ke Mudaththir. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Kiamah. Fattabi' Qur'ana. Okey. Allah kata apa? Maka apabila qara'nahu, kami siapa ni? Kami bacanya. Kami ni siapa? Ha? Tapi ayat ni ayat Quran. Kami ni sebenar asalnya Allah. Kami, apabila kami baca Al-Quran, maka ikutlah. Sebenarnya baca Quran pada Nabi siapa? Jibril. Jadi kami di sini asalnya Allah, tapi yang membacanya Jibril. Maksudnya Jibril membaca berdasarkan arahan perintah Allah. Sama ayat ni. Kami selamatkan kamu, kemudian Allah perintah pada Musa, cakap, ingatlah ketika mana kami, iaitu Allah. Jadi ada dua, satu kami ialah Allah, yang kedua kami adalah Musa. Kami selamatkan kamu dari Ali Fir'aun. Ali mana ada dua, satu keluarga, satu kaum. Jadi dalam konteks ayat ni kaum. Sebab yang jahat ni kaum Fir'aun ke keluarga dia? Tak semua sekali, kecuali Asia. Kaum Fir'aun. Yasumunakum. Yasumunakum apa makna? Mereka mula-mula Allah kata kami selamatkan kamu daripada Fir'aun. Daripada apa tu? Ini huraian dah, iaitu mereka, iaitu kaum Fir'aun dia terjemah apa? Melayan? Menindas ataupun menimpakan kamu su'al azab. Buruk. Azab yang buruk. Ada tak azab yang tak buruk? Ada tak? Saya nak bagi azab ni, tapi azab yang baik-baik je. Tak ada kan? Jadi kalau azab memang dah su', kenapa Allah tambah lagi perkataan su'? Allah nak begitu azab ni sangat-sangat dahsyat. Siapa yang bagi azab ni? Fir'aun dengan kaum dia kepada Bani Israel. Jadi kita pun tertanya-tanya, apa tu su'ul azab? Azab yang sangat buruk tu apa dia? Yuqattiluna. Mereka membunuh abna'akum, anak-anak. Abna' tu anak lelaki, anak-anak lelaki. Dia tak bunuh anak perempuan. Abna' jamak kalau satu apa dia? Ibnu lah. Yang kita tu Muhammad bin Zaid. Bin tu Ibnu lah, kan? Muhammad Ibnu Zaid. Orang Melayu bila sebut Muhammad, dia buang alih tu, Muhammad bin. Sebenarnya kalau terjemahnya apa dia? Muhammad bin Zaid. Kalau terjemah apa dia? Muhammad anak lelaki Zaid. Bunyi macam India kan, anak lelaki. Tapi terjemahan betul, terjemahan tepat. Ibnu tu anak lelaki. Kalau seorang ibnu, kalau banyak, ramai abna'. Jadi mereka membunuh anak-anak lelaki kamu. Okey, dalam surah lain Allah tak guna perkataan yuqatilu. Surah Baqarah Allah guna perkataan yuzabbihuna.
Kan surah Baqarah kan? Kenapa sekali Allah guna yuqatilu, sekali Allah guna yuzabbihu? Tengok bahasa Al-Quran. Yuqatilu, Allah nak beritahu Fir'aun dengan kaum dia membunuh anak lelaki. Yuzabbihu, Allah nak beritahu apa cara mereka bunuh. Cara mereka bunuh. Apa dia? Bismillah. Bismillah. Bismillah pula yuzabbihuna. Kita ada jumpa dalam surah Baqarah. Bila Allah perintah kepada Musa begitu pada kaum dia, sembelih lembu. Kan? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Bila ada masalah, dia mengadu pada Musa. Okey, Musa kata, Allah suruh kamu tazbahu baqarah. Bismillah, lembu. Apa beza yuzabbihu dengan tazbahu? Sebelum tu saya nak sentuh bahasa Arab. Ada belajar bahasa Arab kan? Kalau tazbahu ni, antum ramai. Sepatutnya ada tazbahuna, antum, ada nun. Tapi sekarang nun tak ada. Apa sebab? Ada an. An huruf jazam ke huruf nasab? Nasab. Jadi bila masuk an, buang nun, tambah alif. Okey. Jadi apa beza tazbahu dengan yuzabbihuna? Dan asal-asal perkataan sama, daripada zabaha. Bismillah. Asalnya tak ada sabdu. Tapi bila membunuh anak Fir'aun membunuh anak lelaki Bani Israel, ada sabdu. Dia tambah sabdu macam ni. Zabbaha. Tengok bahasa Arab, tambah satu huruf berubah makna. Tambah sabdu berubah makna. Apa beza dia? Perasan tak sebelum ni? Yang bunuh anak lelaki Bani Israel ada sabdu yuzabbihuna. Yang sembelih lembu tak ada sabdu. Perasan tak sebelum ni? Tak pasal. Berapa kali khatam dah? Apa beza? Ha? Yang mana? Allah nak bagi. Ini dah panggil su'al azab. Su'al azab apa dia? Ada sabdu iaitu sembelih berkali-kali. Kita kalau sembelih lembu berkali-kali ke sekali? Kalau berkali-kali itu apa dia? Apa maksud dia? Memang nak menyaksa. Jadi Fir'aun ni bukan nak sembelih tapi nak, maka dia sembelih berkali-kali. Yuzabbihuna. Sama di sini yuqattiluna, ada sabdu. Kan? Jadi ini maksud su'al azab, bukan sembelih biasa ni. Dia letak pisau dan sembelih berkali-kali. Dalam keadaan budak itu budak dan hidup. Ada tak sekarang orang yang zalim dia sembelih anak dia berkali-kali? Tak ada kan? Kalau ada pun dia memang dia baru dapat mimpi semalam. Itu tak waras lah. Tapi Fir'aun dengan tentera dia waras tak? Waras. Dan bunuh pula budak kan? Kalau bunuh orang tua, sikit kot. Sama juga kalau ada sabdu. Satu saya nak sebut lagi. Inna a'tainakal kausar fassalli li rabbika wanhar. Apa makna wanhar? Wanhar. Kalau kita tengok terjemahan, fassalli li rabbika, solatlah untuk Tuhan engkau, wanhar dan sembelih kan? Wanhar sembelih. Zabaha yuzabbihu sembelih juga. Apa beza? Nahara diguna untuk unta sahaja. Kalau selain daripada unta, semua zabaha. Kambing ke, lembu ke, kijang ke, semua zabaha. Nahara khas untuk unta saja. Makna dia sama, tapi penggunaan berbeza. Bahasa Arab memang macam tu. Bahasa Arab memang macam tu. Ada ketika saya tanya orang Arab, dia pun tak boleh jawab. Memang macam tu.
Bukan dia serah diri dia untuk disembelih. Ha? Unta dia serah diri dia untuk disembelih. Senang-senang lagi kena ikat kaki dia. Unta tak menggelepar ke? Tak payah ikat kaki. Ya. Tapi lembu kalau kita pujuk elok-elok pun okey. Tenang kita kan. Ada saya tengok video dia cakap elok-elok dengan lembu. Dia kata bertenang. Nampak okey je. Kadang-kadang lembu ganas tu sebab orang yang pegang dia pun ganas juga. Okey, satu lagi saya nak bagi rahsia bahasa Arab yang ada sabdu. Apa? Yang wanita-wanita yang potong jari tu bila tengok muka Nabi Yusuf. Kan? Apa? Ayat tu? Yuqatta'na. Waqatta'na. Waqatta'na. Ada sabdu biasa dia qata'a. Tapi dalam kisah Nabi Yusuf ni ada sabdu qatta'a. Makna apa tu? Subhanallah. Dia potong jari berkali-kali. Kenapa? Kita bila potong sekali, potong lagi sekali kedua. Yang ni kenapa berkali-kali? Bukan 2 kali, 3 kali. Berkali-kali. Kenapa? Tak sedar. Kenapa tak sedar? Fitnahnya muka handsome. Terlalu handsome. Tapi orang kata lah, orang kata Yusuf ni handsome sampai terpotong jari kan. Tapi lepas tu kita ada dengar tak cerita orang tengok muka Yusuf je potong jari? Ada? Tak ada kan? Dia muka Nabi Muhammad dengan muka Nabi Yusuf mana lebih handsome? Tapi ada tak siapa-siapa tengok Nabi Muhammad terpotong jari? Tak ada kan? Jadi kenapa? Apa rahsia tu? Sampai orang kita bila mengandung baca surah Yusuf tu. Nak muka handsome. Sebab apa? Ada pendapat ahli tafsir kata sebenarnya muka Yusuf memang handsome, tapi taklah se-handsome sampai terpaksa terpotong jari. Sebenarnya yang melihat tu orang yang hatinya sangat kotor. Hatinya sangat kotor kan, perempuan-perempuan isteri pembesar bukan beriman pun. Bila hati kotor jahat, tengok muka orang beriman terlalu bercahaya, luar biasa, terkejut. Kalau Nabi Yusuf handsome tapi tak beriman, dia tak jadi macam tu. Kan? Kita bila tengok muka apa ni? Shah Rukh Khan ada terpotong jari. Oh, dia tak beriman ke? Saya tak tahu. Okey, apa lagi? Su'ul azab. Su'ul azab. Yang kedua, wa yastahyuna. Dan mereka yastahyu daripada hayat, membiarkan hidup. Membiarkan hidup. Siapa? Perempuan kamu. Okey. Allah kata su'ul azab ada 2 bentuk. Satu, sembelih anak lelaki hidup-hidup berkali-kali. Betul tak su'ul azab? Tapi membiarkan anak perempuan hidup, adakah itu juga su'ul azab? Macam mana su'ul azab? Hidup. Tak sembelih pun, tak pukul pun. Perempuan lemah tapi hidup, tak sembelih pun. Cuba bayangkan perempuan hidup dalam rumah, lelaki semua ditangkap, dibunuh. Lepas tu ada perempuan di luar 24 jam. Macam mana kehidupan perempuan dalam rumah tu? Sampai dia kata apa? Baik? Sebenarnya mana yang lebih menyeksakan? Anak lelaki yang dibunuh hidup-hidup, disembelih hidup-hidup, dengan anak perempuan dibiar hidup dalam keadaan ketakutan 24 jam. Yang mana lebih terseksa? Perempuan. Yang dah mati ada terseksa lagi tak? Habis dah. Ini lagi terseksa ni. Sebab tu Allah kata su'ul azab.
Jadi Allah nak apa ni? Nak ingatkan kepada Bani Israel. Ni, begitu besar azab yang menimpa kamu bertahun-tahun dan kami selamatkan. Tiba-tiba minta nak sembah berhala, bukan nak sembah Allah. Tak ada otak ke? Kan? Wa fi zalikum, dan pada demikian itu bala'un. Kita pernah jumpa bala'un sekolah ni. Apa makna dia? Ha? Ada dua makna. Siapa ingat? Satu, ujian. Bala'un. Satu, ikhtibar, ujian. Yang kedua, ni'matun. Bala tu adalah nikmat. Okey, kita tengok bila terjemah ujian, wa fi zalikum, pada demikian itu apa dia? Anak lelaki kamu dia semula hidup-hidup, anak perempuan dia biar dalam keadaan hidup dalam ketakutan hina, itu adalah sebenar ujian. Ujian daripada siapa? Satu ujian min rabbikum, dari rabbikum, pencipta kamu. Dan ujian itu adalah besar. Kenapa Allah sebut ujian min rabbikum? Anak lelaki dia semula hidup-hidup, itu daripada Tuhan. Kalau Tuhan tak izin, berlaku tak? Anak perempuan dibiarkan hidup dalam ketakutan dan hina, kan? Itu daripada siapa? Kenapa Allah sebut daripada Tuhan? Ha? Dia, kalau kita tahu asal kata Rabb, apa makna Rabb? Ha? Allah, bila Allah sebut bila kita nak berdoa ke, yang paling utama kita sebut Rabbana, bukan Allahumma. Yang paling utama Rabbana. Sebab apa? Bila kita minta, kita nak sesuatu yang kadang-kadang luar biasa. Siapa yang boleh bagi yang luar biasa? Hanya Tuhan yang bersifat Rabb. Dia mencipta, dia memiliki, dia mengurus. Jadi Allah nak begitu. Satu. Yang kedua, Rabb juga mana? Daripada perkataan tarbiyah. Tarbiyah tu daripada Rabb. Suatu pendidik dalam bahasa Arab dipanggil apa? Murabbi. Daripada Rabb. Maknanya Rabb ni, bila dia buat apa saja, sebenarnya ada unsur mendidik. Kamu ni degil sangat, kamu ni jauh daripada Allah, Allah pun nak mendidik. Caranya apa? Bagi ujian macam ni, supaya bila Allah selamatkan, kamu betul-betul rasa nikmat Allah dan kamu betul-betul bersyukur. Tapi tengok-tengok tak bersyukur juga. Okey, itu makna ujian. Tapi kalau yang kedua, mana apa tadi? Nikmat. Ayat ni bermula dengan apa? Ingatlah ketika mana kami selamatkan kamu. Kami selamatkan kamu adalah satu nikmat daripada Tuhan kamu. Maka kenapa tak nak bersyukur pada Allah? Kenapa masih nak cari berhala? Boleh faham? Dia budaya, termasuklah budaya orang Melayu kan. Bila dapat nikmat, biasa menjadikannya semakin tak pada Allah ataupun semakin seronok, semakin kebiasaannya. Semakin seronok kan, betul tak? Susah kita nak cari, semakin Allah bagi nikmat, semakin Allah selamatkan dia dari musibah, semakin dia tak pada Allah, semakin dia memperbanyakkan amal soleh. Biasanya setakat seronok je lah. Kenduri kan. Masuklah masa kita sambut hari jadi. Seronok ke sedih? Seronok ke bersyukur? Aku dah umur 60 ni, solat tak berapa cukup, dia pun tambah solat. Ataupun dia tiup lilin. Tiup lilin. Itu pun 3 kali baru padam sebab Okey. Itu adalah satu nikmat
yang sangat besar daripada Tuhan kamu. Ini salah satu cara Tuhan nak didik manusia supaya sentiasa bersyukur kepada Allah. Caranya apa? Ingatkan nikmat yang Allah bagi tu. Boleh kata semua manusia yang tak bersyukur kepada Allah sebab dia rasa nikmat yang dia miliki adalah usaha dia sendiri. Apa pula aku bersyukur? Okey, tak ada kan? Oh, dah habis dah. Okey. Cukup setakat tu. Okey, kita baca sikit buku Syarah Bulughul Maram. Buku surat berapa ni? Berapa? Okey, 135. Syarah Bulughul Maram, Kitab As-Salah. Bab al-masajid, babul masajid. Muka surat 135, hadis yang ke-215. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujura ummati hatta al-qazatu yukhrijuhu ar-rajulu minal masjid. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, ganjaran pahala umatku dibentangkan kepadaku sehingga kotoran yang dikeluarkan daripada masjid. Subhanallah. Maksudnya Nabi kata bila di akhirat besok semua amalan-amalan soleh kita ditukar menjadi pahala dan ditunjuk satu persatu, termasuklah kotoran yang kita keluarkan daripada masjid walaupun kecil. Kadang-kadang kita pergi masjid ada benang atas kapet kan, kita pun angkat masuk poket, dapat pahala tak? Kalau ada tak cicak lagi lah kan. Kita pergi tandas masjid kotor kan, kita pun ambil air siram. Di akhirat besok kita akan dapat lihat pahalanya. Itu dipanggil kerja yang apa dia? Kerja yang gajinya tidak ada had. Tapi ramai yang tak buat kerja. Bila pergi masjid, tandas kotor, komplain, lepas tu dia pindah tandas yang lain. Lepas tu kotor lagi, pindah. Akhir sekali tak jadi. Dia buang kecil tak jadi. Kotor sangatlah. Ya Allah. Cuma bayangkan kalau 2 tandas kotor, 2 tandas dia bersih. Berapa gaji dia di sisi Allah. Tapi sebab masalah kita ni apa dah? Apa masalah besar kita? Kalau duit 10 sen nak baki kan, bila beli barang ada baki 10 sen, ambil tak? 5 sen ambil tak? Punyalah cintakan dunia. Pada bersih masjid tu, cuci tandas, satu tandas aja, bukan 5 sen, bukan 10 sen. Pahalanya ialah tak boleh dibayangkan di akhirat besok. Tapi susah kita nak buat. Sebab tak nampak. Memang Allah jadikan pahala tak nampak. Allah sengaja jadi tak nampak. Jangan kita buat alasan tak nampak, sebab Allah sengaja buat tak nampak. Kenapa Allah buat tak nampak? Agak-agaklah kalau Allah buat nampak, cuci tandas dapat RM10 terus. Agak-agak apa jadi? Dia tak bergerak, tunggu situ je. Satu. Yang kedua, dia buat kerja kerana Allah ke kerana nak duit? Subhanallah, itu nilai kerja tu. Allah bagi tak nampak supaya betul-betul buat kerana Allah. Yang kedua, Allah nak test, percaya tak janji Allah di akhirat yang sebenarnya lebih besar daripada kat dunia tu. Sebab tu Allah bagi tahu sifat pertama orang beriman. Ciri-ciri pertama orang beriman, bukan solat, bukan puasa, bukan haji, bukan sedekah. Apa dia?
allazina yu'minuna bil ghaib. Kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran ni petunjuk untuk orang bertakwa. Apa sifat pertama orang bertakwa? Bukan salat, bukan puasa, bukan datang kelas. Tetapi yang beriman dengan benda ghaib. Pahala tu ghaib. Ramai tak percaya. Akhirnya apa berlaku? Bila tak percaya pada pahala ni, dia terlepas beribu-ribu pahala setiap hari. Setiap hari. Kan? Pahala bantu orang, pahala senyum. Senyum tu. Satu hari dia jumpa 30 orang. 3 orang je dia senyum. Itu pun yang dia kena. Pergi masjid setiap hari, ada je selipar terbalik ke, terlepas pahala. Betul kan selipar balik? Betul tak? Kalau orang beriman dengan benda ghaib dan yang kedua ada ilmu, dia akan jadi jutawan akhirat. Jutawan akhirat. Dia macam ni. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akhir surah Al-Ankabut. Maksudnya apa? Dan orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh fina, untuk mencari redha kami, untuk mencari hidayat kami, maka Allah janji lanahdiyannahum dengan 2 harfu taukid, pasti sesungguhnya kami akan tunjuk jalan hidayat. Makna itu janji Allah, pasti sesungguhnya Allah akan bagi hidayah. Tapi kepada siapa? Yang bersungguh-sungguh. Siapa yang belajar, siapa yang berilmu tak dapat, memang dia tak nak. Sebab tu Allah tak bagi. Allah tak bagi sebab dia tak nak. Allah akan bagi bila dia bersungguh-sungguh. Macam mana kita nak didik anak-anak macam anak-anak yang kecil yang tak ada, yang belum diuji Allah, kan? Jadi dia tak nampak tu, untuk dia bersungguh-sungguh untuk capai. Tak apa, tak apa. Budak-budak tak nampak, okey, orang ni masalah orang tua tak nampak ni. Orang tua nak didik budak tak berapa nampak. Macam mana nak bagi budak tu nampak? Betul tak? Dia bila orang tua nampak, orang tua buat sungguh-sungguh, budak akan terkesan dengan apa? Dengan amalan orang tua tu. Kadang-kadang anak-anak tengok apa? Mak aku ni cakap je. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Dia yang sangat terkesan ialah perbuatan kita, bukan apa yang kita cakap. Sebab tu kebanyakan para sahabat beriman kepada Nabi sebab akhlak Nabi ke sebab ceramah-ceramah Nabi. Akhlak Nabi. Berapa ramai ada orang kafir yang ditawan, Nabi ikat dalam masjid. Nabi tak bagi ceramah. Tak ada tazkirah, tak ada kuliah, tak ada forum perdana. Nabi ikat orang kafir tawanan dalam masjid. Akhirnya dia beriman. Sebab apa? Masjid Nabi tak adalah kuliah maghrib setiap malam. Tapi dia beriman sebab tengok akhlak orang beriman. Tapi kadang-kadang kita pergi masjid kan, tak nampak akhlak orang beriman kan. Selisih bau pun tak senyum, salam pun tak kan. Saya pergi sekolah Muazzam Shah semalam. Sekolah mendengar kebangsaan, bukan sekolah agama. Dia asrama dia Masya Allah. Ramai budak pergi salat subuh di surau. Ada lebih kurang 200 ada kot. Bila saya pergi tu, selipar tersusun. Hebat pada masjid. AJK masjid, ustaz kan pergi masjid, selipar berterabur. Ini budak sekolah kebangsaan, budak-budak. Tapi boleh berjaya didisiplinkan, selipar teratur je. Lepas tu bila saya pergi tu, lepas azan, semua dah ada dalam masjid. Bukan sekolah agama, bukan mahat tafiz. Tersusun duk teratur, diam je, tertib. Ambil Quran, semua ambil Quran. Sebab apa? Didikan. Tapi kadang-kadang, bukan saya nak kata, tapi kadang-kadang kita pergi sekolah agama, sekolah harap, ya Allah. Didikan. Contoh, penegasan. Okey? Okey, insyaAllah lepas ni, pergi mana-mana masjid, jangan komplain. Kalau tak ada penyebab, besok beli penyebab, bawa pergi masjid. Ada, saya baca satu kata-kata
Dia hidup berjiran. Jiran dia miskin, dia tu kaya. Jadi jiran dia selalu minta garam, minta bawang. Jadi satu hari jiran yang miskin tu minta garam. Dia pun bagilah. Pada besokan dia minta garam daripada orang miskin. Anak orang kaya ni, dia kata, "Mak, semalam baru saya beli satu kampik garam. Kenapa masih meminta?" Dia kata, "Aku nak orang miskin tu rasa aku juga berhajat pada dia. Bukan dia saja berhajat pada aku. Dan aku nak supaya dia jangan malu nak meminta bila perlu." Faham tak? Oh, psikologi tu. Kalau asyik dia meminta, aku tak bagi, akhirnya sekali dia segan nak meminta, aku tak dapat pahala membantu. Sampai tak tu. Boleh faham? Kita kalau kenapa tak bagi, orang tak minta. Okey. Pengajar hadis tadi. Pengajar hadis. Pertama, wajib memuliakan masjid dengan menjaga kebersihan dan persekitaran. Wajib siapa ni? Kita tahu tak Allah perintah siapa yang supaya bersihkan masjid dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Allah perintah siapa? Siapa dia? Siapa orang beriman tu? Siapa Usama? Allah perintah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail an yutahhira baiti. Allah perintah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sucikan rumahku. Nabi. Kenapa? Sebab kerja mulia. Kita Nabi pun tak, ulama pun tak, tapi tak ada cuci masjid. Cuba tengok ayat ni. Ayat berapa Ustaz Usama? Surah Al-Baqarah ayat 125. Surah Al-Baqarah ayat 125. Kat tengah-tengah kan. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan, maksud dia kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara yang dilarang untuk orang yang bertawaf dan orang yang beriktikaf, dan juga untuk orang yang solat rukuk dan sujud. Wallahu a'lam. Jadi pengajaran dia, pertama, wajib muliakan masjid dengan menjaga kebersihan dan persekitarannya. Yang kedua, setiap amalan dan perbuatan akan mendapat ganjaran dan balasan yang setimpal di akhirat besok, walaupun kecil. Yang ketiga, setiap Muslim tidak boleh memandang ringan setiap perbuatannya, sama ada baik ataupun jahat. Wallahu a'lam. Cukup setakat ni, kita jumpa insya-Allah kelas bahasa Arab malam ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Soalan nanti, boleh tak orang Islam sambut hari jadi dan buat makan sampai hari jadi tanpa memotong kek atau kek dulu? Macam cerita. Boleh tak awak Islam sambut hari jadi? Jawapan dia, kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi adalah panduan kita. Jadi kalau Nabi tak sambutlah yang terbaik kan. Lepas tu yang kedua, apa faedah sambut hari jadi? Apa faedahnya? Orang Islam, Allah kata wal asri, demi masa. Semua manusia adalah lafi khusri, semua dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Satu. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, berpesan dengan kebenaran. Yang keempat, berpesan dengan kesabaran.
Jadi semua orang Islam ni rugi kecuali buat 4 ni. Bukan satu daripada 4, bukan 2 daripada 4, 4 ni. Okey? Sambut hari jadi masuk dalam kategori mana? Sambut hari jadi termasuk dalam kategori mana? Beriman. Kalau beriman, Nabi lah yang buat kan. Beramal soleh, masuk tak amal soleh? Yang ketiga, berpesan dengan kalau nak berpesan dengan kebenaran, jangan tunggu hari jadi. Yang keempat, bahkan ada ulama mengatakan antara perkara yang ajaib dekat dunia, dia di dunia ada berapa perkara ajaib? 7 kan? Yang ke-8 ialah orang bila sambut hari jadi, umur dia semakin pendek ke semakin panjang? Semakin dekat dengan kematian ke semakin jauh? Kalau umur semakin pendek dan semakin dekat dengan kematian, sepatut dia sedih ke dia gembira? Bila semakin dekat dengan kematian, amalan pun tak cukup, tiba-tiba dia gembira. Perkara yang ke-8 yang pelik kat dunia. Betul? Bukan kata-kata saya tu. Okey, wallahu a'lam. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم